Baiklah, bagi melihat kepada sidang DUN Johor ke-15 itu, bersama kita adalah Koordinator Program Research for Social Advancement, REFSA, Fakrul Razi Rashid. Fakrul Razi, terima kasih bersama kita di talian pada hari ini pada Buletin Awani jam ini. Ya, sama-sama. Alright, baiklah. Untuk kita melihat kepada, mungkin kita bertanyakan sedikit mengenai tumpuan yang mungkin akan menjadi tumpuan pada sidang Dewan DUN Johor pada kali ini, Fakrul Razi. Saya rasa DUN Johor kali ini agak menarik dan selepas PRN ke-15 Johor yang baru-baru berlaku pada bulan Mac lalu. Dan kalau kita lihat pada hari ini barisan ESCO atau kerajaan negeri pun datangnya daripada pemimpin muda yang saya rasa mempunyai idea yang segar, dinamik dan mempunyai satu usaha ataupun komitmen untuk membawa hala tuju Johor ke arah yang lebih baik seperti mana yang telah dinyatakan dalam amanat Menteri Besar itu sendiri, Datuk Wan Hafiz. Apa yang saya rasa menjadi fokus Dewan Negeri pada kali ini sudah tentu sekali kita ingin menyaksikan reformasi politik itu sendiri. Kerana kalau ada reformasi politik itu telah dibangkitkan oleh beberapa parti politik ketika PRN Johor. Contohnya seperti bagaimana ingin memperkasakan Dewan Negeri Johor itu sendiri, bagaimana kita ingin mengadakan kerjasama dua partisan antara kerajaan dan pembangkang dan sebagainya. Jadi saya fikir itu salah satu tumpuan yang menjadi tumpuan Dewan Negeri pada kali ini. Dan ia sudah tentu rakyat juga ingin melihat bagaimana kerajaan baru hari ini bersifat terbuka dengan pihak pembangkang yang agak saya fikir agak kecil dari segi sudut nombor, tetapi dari segi apa yang telah dikitarkan oleh Tuanku Sultan pada hari ini menunjukkan bahawasanya Johor perlukan semangat dua partisan dan muafakat antara kerajaan dan pembangkang untuk sama-sama melihat kemajuan dari segi ekonomi dan pembangunan Johor itu sendiri. Dan ini juga berkait dengan tumpuan kepada ekonomi kerana selepas PRN Johor, apa yang dirasai oleh rakyat sudah pastinya adalah mengenai tentang kos hidup yang semakin tinggi, peluang pekerjaan yang mungkin agak mencabar kepada golongan muda. Sehingga kan ada di Johor sekarang ini ada fasa brain drain di mana terdapat beberapa tenaga kerja kita yang sudah pergi ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Dan itu antara salah satu saya rasa fokus utama yang boleh ditumpukan dalam Dewan Negeri pada kali ini. Fakrul Razi, ingin juga saya melihat kepada titah Sultan Johor yang mana barisan ahli Majlis Exco Johor yang baru itu diminta menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan sepenuhnya bagi berkhidmat kepada rakyat Johor dan negeri Johor itu sendiri. Komen Fakrul Razi mengenai perkara itu. Saya rasa ini adalah satu nasihat ataupun satu nasihat yang agak baik. Kerana ESCO pada hari ini, ESCO Johor yang dikotai oleh Datuk Wan Hafiz merupakan, saya kata tadi, pemimpin muda. Jadi komitmen untuk melihat Johor yang lebih cerah, lebih gemilang itu berada di bahu mereka itu sendiri. Dan kalau mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang akan dipikul tidak lama lagi, maka ia akan mengubah persepsi rakyat tentang bagaimana kepimpinan muda pada masa akan datang. Khususnya mereka telah diberi peluang untuk merajui Johor dengan kedudukan majoriti yang agak selesa di DUN. Jadi mereka sebenarnya tidak mempunyai halangan untuk membuat beberapa idea ataupun perseturuan dari segi ekonomi politik yang lebih drastik berbanding kerajaan-kerajaan terdahulu. Betul. Dan ia juga, saya fikir ini juga adalah satu cabaran hebat kepada Menteri Besar Datuk Wan Hafiz membuktikan kepimpinannya dapat menyatukan rakyat Johor, bangsa Johor, tidak mengira fahaman politik ataupun ideologi, tetapi meletakkan kepentingan bangsa Johor itu di hadapan. Kerana selepas ini cabaran-cabaran seperti ketidaktentuan ekonomi, krisis global dan apa yang kita lihat pada hari ini agak menyebabkan kita tidak stabil dari segi ekonomi dan kesejahteraan hidup. Jadi ini adalah satu cabaran dan nasihat kepada Menteri Besar baru dan ESCO-ESCO-nya untuk memastikan setiap janji ataupun dasar yang terbaik dapat ditunaikan.
Baiklah juga Fakrul Razi, kita juga ingin bertanyakan mengenai pandangan dan juga mungkin melihat kepada transisi politik esko-esko yang baru untuk Dun Johor ini, dan juga Sultan Johor juga hari ini berkenan melantik Tunku Mahkota Johor, Tunku Mahkota Johor TMJ sebagai pemangku raja mulai hari ini. Mungkin ini dapat kita lihat kepada transisi pembangunan untuk negeri Johor kepada orang-orang muda, mungkin terutamanya daripada Menteri Besar dan juga TMJ akan memangku sebagai pemangku raja mulai hari ini? Saya rasa ini satu transisi yang agak dinamik kerana kita mempunyai barisan esko dan Menteri Besar yang kebanyakannya muda, dan beradanya TMJ dilantik sebagai pemangku raja memberi satu nilai tambah dan keyakinan rakyat bahawasanya negeri Johor akan maju ke hadapan. Dan ini memberi satu kelebihan kepada rakyat Johor itu sendiri apabila kedua belah pihak, maksud saya di pihak TMJ sendiri dan kerajaan negeri mungkin dapat bergabung tenaga untuk melihat Johor yang lebih baik untuk 5 atau 10 tahun akan datang. Dan ini juga tumpuan juga bukan saja kepada kepimpinan saja, tetapi apa yang dasar yang cuba dibawa di dalam tempoh 5 tahun yang saya fikir agak panjang ini, bagaimana kerajaan negeri dan bagaimana dinamik TMJ sebagai pemangku raja ini dapat memberi satu ajakan paradigma kepada negeri Johor untuk bergerak ke hadapan.